tengok. Okey, seterusnya kita masuk 8.2.2 iaitu menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menguraikan data tak terkumpul. Okey. So, setiap sukatan serakan ni dia ada kelebihan dan kekurangan dia lah. So, jom kita tengok. Okey, dia kata kat sini yang pertama, julat ialah sukatan serakan paling mudah dihitung. Namun, julat tidak dapat memberi satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Okey, so julat ni paling mudah untuk kita hitung. Okey, formula julat adalah, okey, kita akan cari cerapan yang tertinggi tolakkan dengan cerapan yang terendah. Okey, itu untuk julat. Tapi julat ni dia tak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Okey, maksudnya julat ni kadang-kadang tak sesuai untuk kita gunakan untuk semua data. Okey, sebab apa? Okay, kita tengok kat sini dia kata bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah suatu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Okey, so dia kata kat sini bagi kes yang ada nilai ekstrim. So, apakah nilai ekstrim tu? Okey, contohnya dia bagi data 1, 2, 3, 4, okey, 20. Okey, so kat sini kita tengok nilai 1, 2, 3 dengan 4 ni, okey, dia punya apa? Bentuk dia cantik je kan. 1 ke 2, okey, dia ada kenaikan 1, 2 ke 3. Nilai dia cantik je, lebih kurang. Tiba-tiba ada 20. So 20 ni kita panggil dia sebagai nilai ekstrim. Ni adalah nilai ekstrim. Okey, so bila awak dapat data yang ada nilai ekstrim, awak tak boleh guna julat sebab dia tak dapat memberi satu gambaran yang baik. Dia tak dapat menunjukkan apakah nilai satu data tu. Okey, so kita akan gunakan julat antara kuartil. Julat antara kuartil lah yang paling sesuai untuk kita gunakan kalau ada soalan yang melibatkan data ekstrim macam ni. Okey, tak apa. Yang ni saya akan tunjukkan selepas ni macam mana kita nak selesaikan. Okey, seterusnya, sisihan piawai biasanya digunakan untuk membandingkan dua set data. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min. Manakala, sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Okey, untuk sisihan piawai pula, biasa kita akan guna untuk bandingkan dua set data. Okey, contohnya diberi set data A dan B. Okey, so ada dua set data. So, kita akan gunakan sisihan piawai untuk bandingkan. Okey, bila kita bandingkan, okey, sekiranya sisihan piawai yang kita dapat tu, okey, nilai dia kecil. So, bila nilai dia kecil, dia menunjukkan data tu adalah berhampiran dengan min. Okey, kalau nilai dia besar, okey, data yang terserak tu jauh daripada min. Okey, tu beza dia lah. Kalau kecil, okey, dekat dengan min. Min. Okey. Kalau besar, jauh dari min. Ini nilai sisihan piawai yang kita dapat lah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, yang ni contoh soalan dia kata hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Okey, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, so ni diberi set data yang tadi. Okey, dia nak minta kita tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai. Okey, so tadi kita tengok sebelum ni kita belajar untuk tentukan sukatan serakan ada julat antara kuartil dan sisihan piawai. Okey, kita tengok julat. Okey, so nak cari julat, okey, nilai cerapan yang terbesar tolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Okey, so nilai cerapan terbesar kita kat sini 40, tolak yang terkecil 10. So kita dapat 30.
Okey. Kat sini dia kata julat mempunyai nilai yang besar kerana wujud nilai pencilan 40. Okey, kita tengok julat ni dia dapat nilai yang besar. Sebab ada pencilan 40. Okey, kat sinilah data ekstrim ni. 40. Kalau kita tengok kat sini, mula-mula 10, 11, 11, 14. Cantik je nilai dia, tak jauh. Tiba-tiba 25 dengan 40. Nilai dia yang jauh, iaitu kita panggil ni sebagai nilai ekstrim. Okey. So, bila kat sini, julat ni kita tak berapa sesuai lah untuk kita gunakan. Sebab ada nilai pencilan ataupun nilai ekstrim ni. Okey. So, jadinya bila awak dapat macam ni, kita akan guna apa? Kita akan guna julat antara kuartil. Kita akan cari julat antara kuartil lah. Okey, sebab kalau kita tengok, ingat balik formula julat antara kuartil iaitu sama dengan Q3 tolak Q1. Okey, so kita tengok kat soalan ni manakah Q3 kita dan Q1. Okey, so kat sini Q3 adalah 21. Okey, Q1 adalah 11. Yang ni awak perlu gunakanlah cara untuk mencari julat antara kuartil lah. Okey, so kita akan dapat julat dia, kita tolakkanlah. Kuartil 3 tolak dengan kuartil 1, kita akan dapat nilai 10. Okey, so dia kata julat antara kuartil adalah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana tidak dipengaruhi nilai pencilan 40. Okey, dia kata julat antara kuartil ni lebih sesuai sebab tak dipengaruhi oleh pencilan 40 ni. Kita cari kuartil ketiga dan kuartil pertama ni tak perlukan nilai 40 ni. Okey. So, julat antara kuartil lah yang perlu kita gunakan. Okey, seterusnya kita tengok, okey, cara nak membandingkan dua set data menggunakan sisihan piawai. Okey, macam tadi saya dah jawab. Okey, macam mana kita nak bandingkan dua set data menggunakan sisihan piawai. Okey, tengok soalan ni. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam 5 ujian fizik. Okey, salah seorang murid telah dipilih untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, so sekarang ni kita nak bandingkan dua data, iaitu kita tengok kat sini ada ujian. Okey, ada 5 ujian. So kat sini markah ujian untuk Aiman dan John. Okey, kita nak pilih manakah yang kita akan pilih lah, sama ada markah ujian Aiman ataupun John yang sesuai untuk kita masukkan dia dalam kita wakilkan dia dalam pertandingan kuis fizik. Okey, so cara yang sesuai kita gunakan adalah kita cari dia punya sisihan piawai. Okey, sebelum tu nak cari sisihan piawai, kita akan cari dia punya min dululah. Okey, so saya akan cari min. Okey, ni adalah formula min kat sini dah diberi. Okey, so yang ni untuk Aiman punya, kita akan cari untuk Aiman min dia. Okey, 40 tambah 70, kita akan tambah dia punya data dia. Tambah 90 tambah 85 tambah 64. Okey, so seterusnya, okey, nilai dia punya data ada 5, so bahagikan dengan 5. Okey, so untuk Aiman min kita akan dapat 69.8. Okey, so ni min dia. Okey, sekarang kita nak cari dia punya sisihan piawai pula. Okey, so untuk cari sisihan piawai, inilah kita perlu square root kan lah, guna formula variance dan square root kan. Okey, ni formula untuk sisihan piawai Okey, hasil tambah X kuasa 2 per N tolakkan dengan okey, X bar kuasa 2 square root kan. Okey, so
kita akan kuasakan 2 lah dia punya X ni. Data kita 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2. Okey, lepas tu bahagikan dengan N kita iaitu 5. Okey, lepas tu tolakkan dengan min kuasa 2. 69.8. Okey, kuasa 2. Okey, selepas tu kena square rootkan punca kuasa 2. Okey, so bila kita dah puncakan kuasa 2, okey, kita akan dapat nilai kat sini, yang ni saya kira lah. Okey, nilai kat sini kita akan dapat 31 perpuluhan, maaf sekejap ya, silap. Okey, so awak kira awak akan dapat nilai dia adalah 17.67. Okey, ini adalah nilai untuk sisihan piawai untuk Aiman lah. Okey, untuk markah Aiman. So seterusnya kita cari pula nilai sisihan piawai untuk markah John. Okey, so kita gunakan formula min tadilah dengan formula sisihan piawai. So, min hasil tambah X per N. Okey. So, untuk John kita akan tambah data John. Okey, seterusnya bahagikan dengan nilai data dia lah. Ada 5. Bahagikan dengan 5. So, untuk John kita akan dapat min dia adalah, okey, untuk John kita akan dapat min dia 69.8. Okey, yang ni min dia. Okey, sekarang kita nak cari sisihan piawai untuk John pula, markah John. Okey, sisihan piawai, guna formula sisihan piawai. Hasil tambah X kuasa 2 per N tolak dengan X bar kuasa 2. Okey, lepas tu square rootkan. Okey, so markah John 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Okey, per dengan jumlah dia lah N sama dengan 5. Tolakkan dengan, okey, min dia 69.8 kuasa 2. Okey, lepas tu square rootkan. Jangan lupa square rootkan. Okey, so yang ni kita akan dapat nilai dia. Kita akan kira lah, tambah, bahagikan dengan tolak dengan min kuasa 2 ni. Kita akan dapat 57.36. Okey, lepas tu square rootkan. So, jawapan akhir kita akan dapat 7.574. Okey, so daripada sini markah John dengan markah Aiman ni, okey, kita buat kesimpulan bahawa John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kita akan bandingkan sisihan piawai antara Aiman dan John. Okey, kita tengok balik tadi. Aiman dia dapat berapa? Aiman dapat sisihan piawai dia adalah 17.67. Okey.
So John pula dia dapat nilai sisihan piawai dia 7.574. So kita dapati bahawa nilai sisihan piawai John ni adalah lebih kecil berbanding Aiman. Kita bandingkan Aiman tadi dia dapat 17.67, John dapat 7.574. Kita bandingkan, John lebih kecil daripada Aiman. So kita buat kesimpulan, markah sisihan piawai yang lebih rendah tu adalah berhampiran dengan min. So kita akan cakap John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik sebab sisihan piawai dia lebih rendah. Kerana pencapaian John lebih konsisten. Kalau kita tengok kat sini, pencapaian John adalah lebih konsisten. So ni adalah cara bagaimana saya nak bandingkan markah antara, nak bandingkan dua data lah apabila diberikan.